Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Februari 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Muhyiddin Yassin mendakwa UMNO mempunyai agenda tersendiri ketika menyokong pembentukan kerajaan campuran PN dan BN pada 2020. Presiden Bersatu itu berkata perkara itu terbukti apabila beberapa pemimpin UMNO mengunjunginya sejurus dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Datang ke rumah saya bawa satu fail bertimbun-timbun, tuan-tuan. Siapa dia tu? Zahid bin Hamidi. Tapi pengurusi tadi sebut Zahid Komedi. Dia bawa fail tu, rupa fail kes dia. Kes mahkamah dia ni. Dia bawa pada saya, dia kata, Tasri, ni dia fail saya. Ini fail apa dia Zahid? Kes saya. Saya tahulah apa kes tu. Ni nak bawa nak apa-apa. Tasri tolonglah. Muhyiddin berkata dia memberitahu Zahid bahawa jika Presiden UMNO itu tidak bersalah, dia perlu melalui proses perbicaraan di mahkamah. Bercakap di atas pentas PN di Johor malam tadi, Muhyiddin turut mengulangi dakwaannya bahawa Najib Razak ada meminta campur tangannya untuk menggugurkan Gopal Sriram sebagai pendakwa raya dalam kes mahkamah yang dihadapinya. Dia suruh saya buang orang ini. Tuan-tuan macam mana? Boleh tak? Tak payah jadi Perdana Menteri, tuan-tuan pun boleh jadi Perdana Menteri berjawab. Takkan saya nak buat begitu? Marah lagi. Presiden Bersatu itu berkata, dia menolak permintaan untuk mencampuri urusan mahkamah itu dan mendakwa tindakan itu telah menimbulkan kemarahan UMNO dan membawa kepada kejatuhan kerajaannya. Baik, sementara itu Ahmad Zahid membidas pihak yang sering menyalahkan kluster mahkamah sebagai punca terhadap segala masalah dalam negara. Presiden UMNO itu turut secara sinis menggelarkan kepulan itu sebagai varian taksub kluster mahkamah. Menulis di Facebook hari ini, Ahmad Zahid berkata kluster mahkamah telah dikaitkan dengan hampir semua masalah yang berlaku di negara ini. Dia merujuk kepada beberapa peristiwa politik yang berlaku sebelum ini seperti kejatuhan kerajaan PH, PRN Sabah, PRN Melaka dan yang terbaru PRN Johor yang dikaitkan dengan kluster mahkamah. Untuk rekod kluster mahkamah merujuk kepada kumpulan pemimpin UMNO yang sedang dibicarakan atas tuduhan pecah amanah dan salah guna kuasa. Kata Zahid, antara yang turut mengulang naratif sama adalah pengerusi Parti Pejuang Dr. Mahdi Muhammad yang menyatakan bahawa PRN Johor dilaksanakan adalah demi kepentingan kluster mahkamah. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga mendakwa tuduhan dan naratif tersebut dimainkan kerana beliau dan pemimpin-pemimpin BN yang lain akan turun ke Johor bagi berkempen dalam PRN itu. Tambahnya, mereka yang terpengaruh dengan naratif itu akan mengaitkan perkara yang berlaku di Johor sebagai cerminan perkembangan yang berlaku di peringkat pusat. Walaupun menjalinkan kerjasama dengan PH, Parti Muda memilih untuk bertanding menggunakan logo sendiri pada PRN Johor tidak lama lagi. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, keputusan itu dibuat memandangkan ia merupakan penyertaan kali pertama mereka dalam pilihan raya. Dalam wawancaranya bersama Sinar Harian yang disiarkan hari ini, Syed Saddiq turut mengakui Muda merupakan underdog dalam PRN ini. Bagaimanapun katanya, parti itu ingin memberikan tawaran khidmat serta pembaharuan dasar yang terbaik untuk menjadi pembangkang atau sebagai kerajaan pada masa akan datang. Perkara itu katanya merupakan sebab mengapa mereka memilih untuk menggunakan logo dan identiti Muda. Terdahulu Muda mencapai kesepakatan dengan Amanah dan DAP dalam pembagian kerusi pada PRN Johor dan diberi ruang bertanding di 6 kerusi. Dalam pada itu, Syed Saddiq dipetik sebagai berkata, keutamaan Muda kini adalah mencalonkan muka baru bagi membawa nama parti berbanding meletakkan dirinya secara individu. Jelasnya langkah mengumumkan Setiausaha Agung Amira Aisyah bertanding di Dun Puteri Wangsa sebagai calon pertama untuk mewakili Muda juga
selari dengan hasrat penubuhan parti itu. Baik, berita seterusnya. Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin mengakui negeri itu telah menukar agama secara sebelah pihak 3 anak bawah umur Loh Siu Hong tanpa pengetahuannya. Menurutnya, bapa mereka telah membawa anak-anak itu ke Jabatan Agama Perlis pada Julai 2020 dan mendakwa tidak tahu di mana ibu mereka berada. Memang anak dia ketika itu bawah umur. Tetapi oleh kerana ditanya dia mana mak dia kata mak dia tak tahu ke mana, dia setuju. Dia nak minta anak dia masuk Islam. Jabatan Agama, bahagian pendaftaran ma'alaf, daftarkan dia sebagai orang Islam. Bukan daftar di JPN, daftar rekod. Rekod ni lah pak dia yang bawa. Tak selidik lah nak mak dia mana dah. Pak dia kata mak dia tak tahu pas mana lah kita dia masuk Islam. Dalam video yang dimuat naik di media sosialnya, Asri turut berkongsi mengenai pertemuannya dengan anak perempuan Loh dan menjelaskan mereka bertegas untuk masuk Islam tanpa sebarang paksaan. Dalam pada itu, kata Asri, tiada masalah yang timbul sekiranya anak-anak tersebut ingin kembali ke pangkuan ibu mereka, namun menurut Asri mereka enggan berbuat demikian. Tapi masalah dia, anak-anak tu tak mau. Kita bukan nak bertahan, bukan kerana bidang kuasa kita, tapi dia bagi tahu saya tolong pertahan depa nak kami nak Islam. Kami nak pergi sekolah agama. Mengulas lanjut isu tersebut, Asri mempersoalkan tindakan Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, P. Ramasamy, yang mengeluarkan kenyataan berunsurkan isu perkauman dan agama dengan mendakwa kanak-kanak tersebut diculik dan dipaksa menukar agama. Mulai esok, laporan bilangan kes harian positif COVID-19 tidak akan diumumkan pada petang hari yang sama. Sebaliknya, kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, bilangan kes baru akan diumumkan bersama data lain pada jam 10 pagi keesokan harinya. Ini adalah supaya kita dapat baca data kes harian bersama dengan data-data lain seperti kemasukan ke hospital dan sebagainya untuk kita mengurangkan fear factor kes harian setiap hari. Ini adalah perubahan budaya bagi kita lah. Jangan tunggu pukul 3 ni Tan Sri KPK punya press statement lagi dah. Just stop looking at that. It's going out together with all the other data. Ya. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan sebanyak 77.5% daripada pesakit COVID-19 kategori 3, 4 dan 5 belum menerima dos penggalak. Selain itu, katanya KKM mengesan peningkatan sehingga 160% kes COVID-19 melibatkan kanak-kanak di negara ini dan ia disifatkan sangat membimbangkan. Jadi kita harap dengan adanya peningkatan kes yang ketara di kalangan kanak-kanak kita, di kalangan kanak-kanak, kita harap ibu bapa akan tampil untuk memberi kebenaran anak mereka divaksinasi. Dan setakat ini kita melihat bahawa vaksinasi ini tidak mengundang apa-apa AEFI yang serius. Aktivis dan pereka grafik Fahmi Reza sekali lagi didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan membuat perhantaran komunikasi jelik di laman Facebook miliknya. Kali ini mengenai hantarannya pada 2020 berhubung isu pengharaman jualan minuman keras di Malaysia. Minggu lalu dia didakwa membuat ciapan di Twitter yang menghina seorang menteri berhubung isu peraturan kuarantin terhadap menteri berkenaan yang pulang dari lawatan rasmi di luar negara tahun lalu. Pada prosiding hari ini, Fahmi bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim M. Edwin Paramjoti. Hantaran berkenaan menunjukkan gambar 2 tin bir hijau yang dipegang oleh 2 tangan dengan teks Carlsberg pada satu tin dan satu lagi kelihatan seperti logo PAS. Hantaran itu dipercayai berkaitan dengan isu sokongan beberapa menteri PAS pada 2020 terhadap sekatan penjualan alkohol di Kuala Lumpur. Pada Jun tahun lalu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjelaskan bahawa tidak akan ada larangan sepenuhnya terhadap penjualan minuman keras
semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan menyeluruh di Malaysia. Hakim memerintahkan Fahmi dikenakan jaminan RM3,000 dan menetapkan sebutan kes pada 30 Mac ini. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.